Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung perbincangan fiqhus sirah pada muka surat 143, hikmat yang kedua, yang mana perbincangan masih lagi berkait dengan dakwah secara jahriyah. Ini masuk dakwah bahagian kedua. Kalau tahun 1 hingga tahun 3 tu tahun pertama lah, kita kata hingga tahun yang ketiga Makkiyah, itu disebut sebagai zaman sirriyah, yakni proses dakwah Nabi secara rahsia, yang mana pergerakan dakwah itu dilakukan secara tidak terang-terangan, tetapi hanya berlega di sekitar orang-orang yang rapat, ahli keluarga pun tidak lagi sebenarnya, orang yang rapat yang dipercayai oleh Nabi. Itu mengambil masa 3 tahun. Kemudian selepas daripada itu, barulah Nabi memperluaskan skop dakwah itu kepada kaum keluarga dan seterusnya. Jadi yang kita bincang pada malam ini adalah dakwah selepas daripada 3 tahun pertama itu, iaitu dakwah secara jahriyah, secara terang-terangan. Jadi hikmah kenapa Nabi SAW melakukan dakwah dalam bentuk jahriyah selepas 3 tahun, ini antara hikmatnya. Kali yang pertama itu sebab kalau kita tengok yang pertama tu secara sembunyi-sembunyi dia sebut untuk keluarga tu, sebenarnya keluarga ni bukan bermakna keseluruhan keluarga, tidak. Dia hanya untuk keluarga yang diyakini saja. Sebab keluarga Nabi pun ada setengah-setengah tu, dan sebenarnya ramai yang tidak boleh terima gerakan tauhid yang dibawa oleh Nabi. Jadi yang kedua, memulai dari kerabat dekat. Ini secara jahriyah ni, secara jahriyah. Memulai dari kerabat dekat, walaupun pada hakikatnya Rasulullah SAW itu sebenarnya bukanlah diturunkan, dilantik jadi Nabi, diturunkan wahyu bukan untuk ahli keluarga dia, betul lah begitu, tapi untuk seluruh umat. Tetapi perintah Allah ini, kalau kita tengok di situ, dia kata mana setiap individu, tak kira lah orang Arab atau keluarga Nabi pun, menjadi tanggungjawab Nabi lah untuk sampai ke dakwah. Dia tidak tertumpu pada keluarga Bani Hashim saja, tidak. Itu memang betul lah sebagai asas kepada Islam yang dibawa oleh Nabi ni. Cumanya dari sudut peringkat itu, walaupun arahan daripada Allah selepas 3 tahun untuk supaya diperluaskan, tetapi Nabi memulakan dengan keluarga dan kerabat terdekat atas dasar ni. Selepas ni dia akan kemukakan dalil. Atas dasar seseorang itu bertanggungjawab tentang keluarganya, anak-anaknya dan isterinya, orang tuanya dan kerabat terdekat. Kalau kita perhatikan dia punya sistem ini, bukan dalam bab dakwah ni saja, tidak. Dalam buat baik, dalam bab sedekah, nak tolong dengan harta, benda dan sebagainya, dia mesti bermula dengan keluarga. Ini kaedah yang ditentukan oleh Islam. Jadi bila setiap orang faham perkara ini, mana setiap orang jaga keluarga dia. Dalam bab apa pun dia bermula dengan keluarga. Kalau setiap orang itu faham perkara itu, maka jadi baiklah masyarakat itu. Sebab masyarakat ni hasil gabungan keluarga. Komuniti masyarakat ni dia terbentuk daripada keluarga-keluarga. Jadi kalau masing-masing
individu itu ada semangat ini, semangat nak jaga keluarga, nak menjaga kemaslahatan keluarga, maka akan selesai banyak masalah. Cuma yang timbul masalahnya sebab apa? Sebab masing-masing keluarga tu dia hanya jaga keluarga dalam rumah dia saja. Dia tidak jaga lebih daripada itu. Sebab tu disebut sini kaum qarabah. Sebab kalau sekadar dalam rumah dia panggil ahlul bait. Dia sebut sebagai ahlul bait. Bila kata qarabah ni, dia melibatkan sepupu, melibatkan pak saudara, hak lebih daripada yang berada dalam rumah dia tu. Jadi kalau kita perhatikan cukup praktikal, masing-masing jaga keluarga, dia akan jadi baik. Cuma kalau ada terlepas pandai tu, itu dalam jumlah yang kecil, hal tu mudah ditangani. Tapi kalau masing-masing tak jaga keluarga, maka dia akan jadi beban kepada masyarakat itu. Dia akan jadi beban kepada masyarakat itu. Jadi setiap yang mengingat kepada firman Allah, dan berikanlah peringatan kepada kaum kerabatmu. Itulah wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah ancaman peringatan kepada kaum keluargamu yang terdekat. Jadi kalau dia ingat kepada ayat ni, mana berilah peringatan kepada kaum keluargamu yang terdekat. Kalau dia seseorang itu, kalau dia ingat kepada ayat ini, maka dia akan tahu, dia akan sedar bahawa seseorang itu dituntut. Ni termasuk iqtida' iman ni. Ni termasuk iqtida' iman, tuntutan keimanan, iaitu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap keluarga semasa berdakwah. Jadi ni dia panggil dakwah dakhili lah, kalau dalam istilah dakwah dalaman. Kita bukan dakwah orang kafir masuk Islam, tidak. Mana kita dakwah ahli keluarga kita dulu. Tetapi dalam konteks Nabi lain, sebab keluarga dia tidak Islam. Jadi walaupun Nabi berdakwah pada keluarga, itu masih lagi dalam bentuk kharij, luar, mengajak manusia, khususnya keluarga terdekat, supaya mereka memeluk agama tauhid itu, meninggalkan agama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Baik. Akan tetapi kita tengok biasanya masyarakat ni lah, dia mengabaikan keluarga dia, sibuk berdakwah, mengajak selain mereka. Cara seperti ini sebenarnya adalah mengabaikan keutamaan. Prioritas tu, mana prioriti lah, keutamaan, tanggungjawab yang harus disandingkan antara keluarga terdekat dan manusia secara keseluruhan. Anda nak ambil contoh begini yang mudah, betapa jauhnya sebenarnya masyarakat kita dengan ajaran Nabi. Padahal dia semua baca ketika muhajirin pergi. Sebab anda tengok dalam internet tu, kos jumlah orang yang tak ada rumah ni sangat besar, padahal dia ada keluarga. Kalau kita tengok muhajirin bila pergi ke Madinah, Puan Ansar bagi rumah. Setengah tu rumah dia tu besar, dia belah dua, buat dinding tengah, dia boleh duduk kat situ. Dia tak sebut duduk berapa lama tanpa bayar sewa dan sebagainya. Tu kira-kira tu masuk Islam tu berapa bulan baru tu. Maknanya kita kata tak sampai setahun. 9 bulan, paling lama lah 9 bulan berdakwah. Nabi pun pergi berhijrah. Dia orang Islam pergi berhijrah, tak ada rumah. Jadi mereka duduk di mana? Setengah-setengah tu kalau pergi seorang diri, tak bawa keluarga, tak bawa isteri, dia duduk di Masjid Madinah. Dia panggil anjung Masjid Madinah, yang disebut sebagai As-Suffah itu. Tetapi selepas itu mereka ada rumah sendiri. Siapa yang bagi? Ansar. Tapi masyarakat Islam kita ni tak fikir langsung tu perkara tu. Padahal adik-beradik dia duduk rumah buruk mek, kita kata tak sanggup nak pakat perabi. Lepas tu kalau berjual Islam kan cabut lengan-lengan ni. Seolah-olahnya begitu, pergi dengan semangat jauh umat Islam kita ni. Padahal setengah-setengah tu keluarga tu, kalau 5-6 beradik, setengah tu kaya jangan kira. Tapi dia rela tengok adik-beradik dia. Padahal Ansar dengan Muhajirin bukan adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik seakidah. Kita ni seakidah lagi, seibu sebapa lagi. Tapi tak nampak tu apa? Tak tahu lah apa tu. Kalau ayat ni marah mana? Fikir sendiri, fikir ambil lah. Dia tak tahu tu bahawa dalam Quran sebut antara kelebihan Ahlul Madinah, golongan Ansar ni, sanggup bui tabawwa'ud dar, menyediakan rumah secara percuma. Tugas tu tugas kerajaan, tak nak kira. Tapi kerajaan pada waktu tu tak mampu. Dia bagi atas nama peribadi. Patut anggap macam adik-beradik kita pula. Orang kita adik-beradik betul benar seagama lagi tak sanggup. Dia rela kelih gitu.
Kadang-kadang dia duduk rumah sewa sampai mati, 3 keturunan duduk rumah sewa. Tak sanggup. Padahal pakat dah sikit. Waktu ambil perla duit, kita kata dah pakat. Tak sanggup apa tu? Sebab jauh dengan pemahaman Al-Quran. Anak kadang-kadang fikir, kata pelik sungguh. Sungguh tu kita tengok duduk rumah sewa go 150. Bayar kalau rumah sewa 150. Sungguh tu bila ayah ada lagi duduk luar rumah. Tapi adik-adiknya kira lah kaya. Pergi masjid sama kira-kira hak tu pun. Tak tinggal di rumah masjid. Tapi tak faham apa satu agama ni. Fikir sendiri. Sebab ni hak kita ada bincang ni. Kalau dalam bab berapa mesti keluarga dulu. Tapi anda jumpa orang pengalaman, anda jumpa orang jenis lagu ni. Dia beri rumah pada adik-beradik dia. Dia beri rumah, dia buat okey untuk 3 bilik. Kalau nak tambah, usaha sendiri selepas tu. Makna asas tu ada. Ada sanggup tu. Tapi jarang putih mata lah. Kadang-kadang dalam kampung kita tak ada seorang abuk sanggup gitu. Duduk rumah sewa dia pun kena bayar. Padahal dia rumah sewanya banyak putih. Tu jauh benar lah. Jauh benar lah orang panggil dengan sahabat Nabi ni kita ni sebenarnya. Panggil tak dengar. Guna pembesar suara tak dengar lagi. Yang jauh ni. Bila kita nak amal kita nak ngaji? Bila kita nak amal? Teruk benar masyarakat kita ni sebenarnya. Satu hakikatnya. Jadi saya sebut tu supaya kita fikir, cuba lihat pada keluarga kita ni. Hak ni kenapa Nabi mulakan dengan keluarga tu? Sebab keluarga ni memang tuntutan iman. Dalam apa-apa pun. Sebab itulah kalau para sahabat Nabi bila ditanya sedekah pada siapakah yang paling itu, dia tak sebut pada fakir miskin, dia sebut pada kaum keluarga dulu. Kecuali kaum keluarga tu sudah berkemampuan, baru dia pergi pada orang lain. Maknanya kena paling kiri kanan tengok keluarga dulu. Inilah Nabi buat. Padahalnya Allah suruh dakwah secara terbuka. Sebab tu dia buat sini kan. Cuba tengok mula nombor 2 tu. Memulai dari kerabat terdekat. Walaupun hakikatnya dakwah Nabi ni bukan untuk keluarga, tapi kenapa bermula dengan keluarga? Kan itu sistem agama kita. Dalam bab sedekah, buat baik apa semua kena keluarga. Hak jiran itu dalam konteks lain. Tu kena ingat tadi tak? Nak ke sore ya adik kita, keluarga kita, abang kita yang miskin, tak boleh nak bantu. Padahal muhajirin tu hidup tu boleh dikatakan setengah bayar kan lah. Ialah kita kata siapa setengah disebut kan dalam hadis, siapa cerah bini nak bui. Tu nak ayatnya tahap dia tu. Kita biarlah bini tu biar bui rumah dulu. Biar anak dara kita boleh bawa duit poket pergi sekolah tak apa. Tapi benda-benda gini orang kita tak nampak. Dia tak berasa tu boleh pahala tu. Padanya besarnya. Siapa dalam Quran sebut lah. Siapa sebut tu perbuatan tu dalam Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bi khasasah, sifat dia, sifat umum. Dia akan lebih ke orang lain. Kalau dia tu sudah ada dah, dia akan beri. Walaupun kadang-kadang dia perlu juga, tapi sudah cukup asasnya, dia akan beri pada pokok muhajirin. Inilah. Cuma hak ni bincang dari sudut sampaikan akidah tauhid itu. Dakwah akidah tauhid bermula dengan keluarga. Sebab apa? Sebab itu iqtida iman, tuntutan keimanan. Jadi siapa dia faham ayat ni, sepatutnya dia beri tumpuan lah pada kaum keluarga dia. Maknanya kalau kita, sebab tu kalau kita perhati ke konsep agama, kalau faham molek gitu, agak payah kaklah nak cari keluarga yang merempak itu. Kalau kadang-kadang sore dalam katakanlah adik-beradik 5 orang, sore keluarga kaya, boleh sesat dah pak keluarga lagi tu. Kadang-kadang buat rumah tak siap, dia tulus siap. Tak ada, kita nak jumpa gitu papa. Soh ke rumah sebutir jegup no. Apa jadi gitu? Sebab tak faham. Kalau baca apa tidak memangak molek masuk dalam jiwa tu. Misalnya ni sebagai contoh lah, ni ada berlaku juga ana baca. Kalau kita boleh buat molek lah. Okey, orang kita ni ada kan. Pasti buat ke dia koperasi keluarga dah. Lama dah. Dia untuk ke dia koperasi keluarga tu. Untuk pergi kela. Senang nak tahu ada pergi. Tapi kalau ada keluarga susah dia tak tahu. Ataupun keluarga dia senang dia tu. Lepas tu dia tengok tak ada lah. Misalnya koperasi keluarganya. Okey, untuk tahun ni
Mana duit koperasi kita biar kita boleh buat rumah untuk seorang hak miskin. Dia tak nampak tu pahala, sehingga perbuatan tu disebut dalam Quran. Ayatnya besar. Sebab setengah-setengah manusia ni hadrat Allah nak uji dia, kena uji kita sebenarnya. Kadang-kadang dua keturunan duduk rumah sewa. Kadang-kadang bukan kata malah kerja tu Tuhan tak ui, sebuah rumah pun tak ui. Duduk mati rumah sewa. Tapi setengah-setengah keluarga ni pula dah kalau buat rumah renovate dalamnya saja tu habis beratus ribu. Tak menasabah juga. Kalau orang Islam dia faham agama lah, dia tidak menasabah. Tu bagi tak menasabah tu. Tak suruh fikir orang keluarga kita sendiri. Ataupun keluarga sepupu ke. Benda-benda. Hak ni lah kita nak bincang ni. Hak ni kita nak bincang. Ni kepentingan agama. Ni. Setiap manusia hendaknya kena tanya diri dia sendiri. Seorang manusia dia kena tanya diri dia. Apa yang dia telah lakukan untuk anak-anak dia. Ni pertanyaan ni kena ingat, pertanyaan ni satu pertanyaan yang mana dijawab pada dia sampai ke hari akhirat, bukan setakat dunia. Mana pasti kejawapan kita tu apa yang kita buat untuk anak kita tu, pasti kejawab tu sampai ke akhirat. Berguna perbuatan kita, tumpuan kita kepada anak, pada isteri yang berada di bawah penjagaan kita tu, pastikan kita jawab kita telah buat dan dia berguna untuk akhirat sekali dengan dunia. Apabila dia memerintahkan mereka, lalu mereka mentaati dan mencegah mereka, lalu mereka mematuhi. Tu. Apakah sang ayah memerintahkan dalam hal ketaatan serta melarang dari yang maksiat, atau mereka lalai dalam masalah ini? Anda tengok dalam internet ada beberapa artikel dia bincang tentang perubahan sikap wanita Islam, orang Islam, perempuan lah khususnya dalam dunia globalisasi lah ni lah kita ke zaman Malaysia. Memang teruk, tak ada sifat malu perempuan lan. Kadang-kadang hak tu sepatut laki buat kerja nyambil ke dia tu, jual obat gagah lah ni orang ti. Kita dengar dia kecik pun tak ada gamuk no. Tak malu lah. Sedangkan Nabi sebut pada orang lelaki ni kalau kecik benda-benda gitu no, boleh menjatuhkan maruah. So kita dengar pun, kadang-kadang kita dengar dia tak. Kalau kita nak uji anak kita pun tak gamuk. Kita orang jatuh pun tak kecek gitu. Berlaku secara berleluasa. Mengelak di restoran juga lebih pada orang jatuh. Nampak mudah lagi. Kalau orang tua tu boleh kira mengenai mati dah. Tu hadirat berat tu. Kalau mengikut pemahaman agama kita memang berat. Maknanya sebab dia kira gini. Asalnya begini. Kalau kita baca buku-buku di segi sosiologi lah kita kata berkenaan dengan kemasyarakatan agama ni, kalau perempuan rosak maknanya bangsa itu masalah. Kalau perempuan sudah hilang nilai dia, maknanya masyarakat itu bermasalah. Kan itulah yang bakal menjadi ibu pada anak-anak generasi kemudian. Berat tak? Berat. Jadi perkara tu kena beri perhatian lah. Hak ni lah kita nak bincang ni. Baik. Cuba tengok ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang telah beriman, qu anfusakum, jagalah oleh kamu diri-diri kamu, wa ahlikum dan ahli keluarga kamu, nara, dari api neraka. Kenapa nar itu, padahal nar itu bahasa Arab bukan makna neraka asalnya, dia makna api. Tiba-tiba Al-Quran mari guna nar itu untuk neraka. Sebabnya neraka ni asas seksaan itu dengan menggunakan api, haba dan kepanasan. Semua itu berpunca daripada nar. Sebab tu dia guna begitu. Waquduhan nas, dan bahan bakar api neraka itu an-nas wal hijarah, batang-batang tubuh manusia dan batu-batu berhala. Alaiha malaikah, mana dalam neraka itu ada malaikat-malaikat. Ghilaz, mana keras sikapnya. Syidad, mana bengis perangainya. La ya'suna, mereka tidak pernah derhaka kepada Allah. Ma amarahum, akan apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'alun, dan mereka sentiasa melakukan ma yu'marun, apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Tu sifat malaikat jaga neraka. Mana ghilazun syidad ni mana kerah, bengih, kasar, tak ada lembut.
Dah lah api neraka tu berat. Ini disediakan untuk orang yang tidak jaga kemaslahatan keluarga dia, berat dia. Sebab tu kadang-kadang ayat ni ana tak ingat, sebab ana pernah tengok banyak siapa berpuluh-puluh kitab tafsir tengok ayat ni, memang ramai ahli tafsir kata orang tak cakna pada keluarga. Enggak keluarga ni bukan duduk atas rumah saja. Tu. Atas rumah tu ahlul bait dia panggil. Tak cara, tak tanya khabar nah. Kadang-kadang setengah tu dapur kita nak pergi pun tak tergamuk dah, buruk ni. Nah, dia pun buat cukup makan. Tak leh nak baiki sikit pakat anak beranak tu tak. Tu. Jadi benda-benda gitu hadirat. Tak tahulah kalau Tuhan tanya nak jawab mana tak tahu. Kira ambil lah nak. Benda-benda gitu kena mikir. Sebab itu iqtida iman, tuntutan iman. Baik, seterusnya. Rasulullah SAW telah menetapkan jalan ini. Mana dalam dakwah ni dia bermula dengan kaum keluarga terdekat dan seterusnya kepada yang lebih jauh dan yang lebih jauh. Dalam berdakwah ke jalan Allah. Kemudian ayat ini ditutup dengan perintah bertawakal kepada Allah. Sebenarnya hak ni kena tengok dalam ayat Quran. Sini ada buat sedikit catatan lah. Kalau kita perhatikan daripada ayat tadi ayat surah Asy-Syu'ara telah daripada bermula daripada wa anzir ashiratakal aqrabin itu. Kalau kita itu ayat 214, kita pergi akhir sekali ayat 217 tu Allah SWT sebut wa tawakkal 'alal azizir rahim. Dia bincang, dia begini 214 dengan 217 tu, mana sekitar 4 lah, kita ada 4 ayat tu. Sebenarnya dia bincang tentang dakwah dengan keluarga ni. Sebabnya tak semesti dakwah kepada keluarga ni keluarga tu terima, tak mesti. Dalam ayat ni dia bincang, kadang-kadang dia tolak, kadang-kadang dia terima, kadang-kadang dia cemuh kamu, tak apalah, tugas kamu hanya menyampaikan saja. Selepas daripada itu dia sebut di hujung itu, dia kata maksud hujung ayat tu wa tawakkal 'alal azizir rahim. Surah Tuhan lah. Kalau kita nak bercakap dalam bahasa kita, kita buat saja tu. Lepas tu jadilah ke mana, dia terima ke tak, serah pada Allah. Itu mana wa tawakkal, surah Tuhan. Sebab seseorang itu terima seruan kita, dakwah kita, itu bukan bidang kuasa kita, itu bidang kuasa Allah. Nabi sendiri pun tak boleh nak memberi hidayat pada Abu Talib, pak saudara dia, sebab itu bukan kuasa dia. Doa tu kat Nabi pada hari kematian pergi lagi, ya ammi kul la ilaha illallah uhajju bihi inda rabbi, aku akan berhujah, ya pak cik sebut sekali ya la ilaha illallah, uhajju bihi laka indallah, uhajju bihi laka indallah, saya akan berhujah dengan sebutan tadi, dengan lafaz tadi, dengan ucapan tadi, untuk kebaikan pak cik di hadapan Allah. Makna Nabi sendiri nak jadi peguam untuk bela pak cik, asalkan ngucap sekali. Maknanya hidayah ni bukan milik Nabi. Nabi ni hanya tugas dia jusbuk, juraya, bincang, berdebat, bermuzakarah, wacana secara terbuka, tanya nak tanya ke dia. Itu hijab Nabi. Lepas tu terima tak terima, itu bukan urusan kita, bukan urusan pendakwah. Sebab tu dia sebut akhir sekali daripada bermula wa anzir ashiratakal aqrabin. Kemudian ayat itu ditutup dengan perintah wa tawakkal 'alal azizir rahim. Serah pada Allah, Tuhan yang maha gagah perkasa lagi maha pengasih tu. Jadi ayat ini ditutup dengan perintah bertawakal kepada Allah, Tuhan yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jangan mempedulikan permusuhan kerabat dekat yang disebabkan mereka tidak mahu diajak kepada kebenaran, tetapi kembalikan semua itu kepada Allah. Serah Tuhan lah, diterima tak terima. Sedih tak sekira lah Nabi, sedih. Sebab Nabi ni mati, ibu bapa mati kecil, dah ayah dia sebelum dia lahir lagi mati. Lepas tu mak dia ketika dia umur 5-6 tahun. Lepas tu meta duduk dengan tuk dia, mati pula tuk. Lepas tu siapa dia jaga dia? Pok-pok darah. Hak paling utamanya Abu Talib. Tiba-tiba hak tu tak beriman. Ada pok darah dia hak beriman. Hamzah kita kata apa ni lagi? Abbas hak beriman ada juga. Tapi kalau kita tengok dalam sejarah, dia duduk rumah Abu Talib. Abu Talib jaga dia, hak lain jaga juga, tapi tidaklah kata duduk rumah Pak Daud tu. Tu maknanya besar sungguh tu Abu Talib tu. Itulah orang panggil takdir Allah. Kena terima, sedih kira Nabi. Baik.
Dan jangan melakukan basa-basi yang berlebihan dengan kerabat dekat kerana berharap pertolongan. Basa-basi ni ana pun nak terima pak juga, tapi kalau dalam bahasa dia panggil yujamilul mujamalat. Jangan duduk sopai sangat sampai jadi hilang maruah ni nak suruh orang terima agama. Dak royak-royak itu dia tak setinggi lagi. Itu makna jangan basa-basi. Kita jangan terlalu bermujamalah. Mujamalah ni maknanya macam jadi kalau bahasa Kelantan apa sebut sini duk cari dalam setengah-setengah penggunaan kalimah ni dalam ayat lain dalam hadis. Maknanya jangan jadi kita malu Allah kerana dia tak terima. Biar tetap ada izzah itu. Sebab tu bawah dia tu setengah orang Islam bukan sekadar basa-basi ni, bukan sekadar mujamalah, kadang-kadang malu tu nak kecek kebenaran. Sebab apa? Takut orang tak terima. Royak dak lagi. Takut orang tak terima. Takut orang marah. Pengalaman Anas dia lah bila kita ayat ni tak jumpa setakat dia tak jumpa sekali abu orang jelek tak jumpa. Bila jumpa anak jelek baru dia benci berdakwah kita. Tu tak jumpa seorang kata jelek. Orang panggil ludah atas muka Nabi, biasa ludah atas muka. Kita tak pernah begitu. Jelek pun tak. So kau tanya tunggu tengah punggung. No ayatnya tak ada gapo sebenarnya. Sebab tu ayat gi lah. Kita buat. Tu. Sebab manusia ni kadang-kadang dia tak terima pada waktu tu, dia mungkin dia terima pada waktu lain. Sebab pengalaman Nabi pada lepas Nabi wafat baru terima ramai, pada Nabi ayat zaman Mekah lagi. Maka jeriklah ada apa-apa sebab kita tidak tersenara sebagai sahabat. Tu kerugian besar. Dunia akhirat jadi rugi. Sedangkan sahabat ni satu kelebihan. Habis zaman dia tak ada. Nabi mati tak ada lah gia untuk seorang itu jadi sahabat. Walaupun mimpi naik kali sehari pun. Dia tak akan jadi sahabat. Sedang ayat lah. Ataupun dia kata Nabi mari kau makan nasi kali dengan dia, tak jadi sahabat. Tak ada siapa pun rangnya tulis nak tulis dia sebagai sahabat walaupun dia kata Nabi mari nak hari Jumaat. Sebab bukan gitu cara agama. Tetapi ni kelebihan agama kita. Walaupun kita tidak tersenara sebagai sahabat, tapi kalau kita ikut cara hidup dia, kita akan boleh bersama dia. Itu peluang yang diberi oleh agama. Ikut je. Engkau tu tahu dah orang bukan hidup selama tu laka. Duduk sampai mana, lepas tu kalau kita ikut cara Nabi, cara sahabat, insya-Allah. Sebab tadi anak pun duk tengok banyak berkenaan dengan ni, salah ni lah, salah dengan perempuan ni kan. Boleh kau tak salah, memang ada khilaf, tak masalah Nabi salah ke tak. Tu yang mudah sebenarnya. Masalah kita nak tahu boleh kau tak gini-gini usuk kau dawi sebut lagi tak apa, dari segi fiqh. Kita ni kita kena tengok Nabi buat ke tak. Sedangkan hok mari jumpa Nabi perempuan daripada luar, kadang-kadang orang terhormat, Nabi tak sah, tak ada sah periwayat kata Nabi salah. Masalah kita nak bahas boleh kau tak ada keadaan gini, itu tak apa lah segi fiqh tu. Akhir sekali dia kena kembali situ juga. Dia kena tengok mudah, kalau tidak kan jadi balas sombong. Jadi balas sombong. Lagu mana ni? Tu. Jadi bagi anaknya kalau kita tidak pergi situ ke tak, dia akan jadi macam-macam jadi. Misalnya bai'atun nisa 2 kali berlaku. Bai'ah perempuan, mari khusus tak ada lelaki, perempuan saja mari. Nabi akad tangan gitulah. Perempuan akad tangan. Tak ada pemarisalan. Walaupun wakil kau seorang tak timbul masalah dia tak timbul. Lepas tu dalam satu kes lain tu dia letak dalam besen panjang itu. Nabi letak tangan ini dalam air, perempuan letak tangan itu. Tak ada sah pun. Setakat kita cuba. Dan kita pernah tanya guru lah, ada ke tidak walaupun tak ada. Lepas tu nak salah juga tu, rasa ada ulama kata boleh. Dah kita kembali pada Nabi. Lagu mana? Sebab tu anak terima kalau orang salah dalam keadaan itu, kita terima tu. Cumanya takut tinggal Nabi tu. Tak saya tengok kau situ tu, Nabi lagu mana? Sebab Nabi pun pemimpin negara juga. Lebih pada Perdana Menteri, lebih sedunia. Tak lagu mana? Anak tak kira esok Qadawi salah itu hadiah. Kita nak tengok Nabi tu. Buat lagu mana? Dan apa tidak kata kita faham, kita baca. Orang yang kata boleh tu bersyarat begini-begini, kita faham tu. Nabi memang takut tinggal Nabi tu. Sebab keperluan tu ada juga zaman Nabi, tapi Nabi tak. Anda sebut tu supaya kita boleh. Nabi memang takut kita terlalu ambil pandangan sampai tinggal asal. Nabi memang lagu tu ya. Tak ada ke contohnya Nabi berusaha dengan perempuannya? Tak ada. Banyaklah hadirat, banyak, tapi tak ada lagu-lagu tu. Pada hak mari tu daripada luar dah, bukan duduk Madinah. Siapa ada khusus tajuk bai'atun nisa, maknanya bai'ah yang dilakukan khusus untuk perempuan Madinah. Ramai apa dia mari.
Akak tangan gini. Mari hok lain pula letak dalam basin air. Nabi tak tangan, tak sentuh pun Nabi. Dia jamuh di sana. Mungkin 2-3 jekar je, tapi duduk tangan lah. Tak ada, hak tu ada. Sekadar tu dia. Tu. Jadi tapi kukuk mana pun kita terima pandangan ulama kata begini dalam keadaan tertentu. Hak tu kita terima, tapi tak saya tengok kok hak Nabi sendiri lagu mana. Tu isu dia nya. Kalau kita tengok tu, kita fikir lagu mana. Tu kan, kita fikir lagu mana. Baik, seterusnya. Cuba kita tengok di sini. Jadi ana sebut sana atas dasar bahasa basi lah tu. Kerana terlalu nak jaga gitu, nak jaga ini, akhir tak boleh gitu. Dia kalau main lagu tu, dia menyebabkan tergendala kerja agama. Kalau berlebih-lebih lah maksudnya. Dah kita pun janganlah kuat sangat sehingga kata lalu kau orang dak gini-gini tak boleh kok gitu. Ana tidak gitu, cuma ayatnya bila kita duk tengok tu, sebab ana tengok dalam internet ni, mari pandang tu 5 orang ulama mari tu tak ada seorang pun bunyi kata cuba tengok Nabi amal lagu mana. Tak kena tu lagu tu. Biar Yusuf Qaradawi setinggi mana pun kita kata tak, tapi kena tengok juga Nabi tu lagu mana Nabi amal. Lepas tu kita timbal lah. Sebab cuma kena ingat jangan kita kata pekoh tak boleh pakar. Ulama pekoh tak jangan. Ana pun tidak gitu, cuma kadang-kadang kita duk bincang-bincang ni sebab gini, sebab benda tu benda zahir sangat. Bukan kata benda hok jari-jari sekali, benda tu zahir sangat. Nabi berusaha sama. Nabi ketua negara, kena ingat. Ataukah kita tak usah ambil sunnah ketika berurusan dengan orang luar? Sunnah Nabi macam mana? Sunnah Nabi tertinggal tu. Silap-silap akhir pula. Padahalnya kita ada SU kita, ayat awal-awal lagi, boh kita ni dia tak salih akad tangan kita leh nak ayat gitu. Buat ke dia siasat politiknya. Siasat politik lagi, so macam-macam siasat akhbar lagi. Padahal nak masuk bilik air kau itu tolong buka pintu. Tak boleh ayat ni. Pelik dia. Ana tak faham tu kan. Dan kita terima kalau sekiranya dalam keadaan tertentu, misalnya kalau dalam majlis tak ada orang yang terpaksa gitu, dalam keadaan tu kita terima tu. Cumanya hidup umat Islam dia tak boleh tinggal sunnah tu. Baik, seterusnya yang ketiga, kita perhatikan kata yang berulang dalam hal perintah. Nombor 3 ni, kalau kita perhatikan kata yang berulang, walaupun mungkin kalimah tu secara hurufnya berbeza, secara biniah, secara kerangkanya berbeza, tapi maksud sama. Misalnya, kalau dalam hal perintah untuk berdakwah, kalau kita tengok dalam ayat berapa tu? Ayat 2 tu, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Dia guna fa'anzir, qum fa'anzir. Yang mana fa'anzir itu kalimah daripada anzara itu juga ada pada ayat lain seperti wa anzir ashiratakal aqrabin. Guna wa anzir. Sebenarnya hakikatnya kalimah itu sama, daripada akar yang sama. Begitu juga dalam hadis Nabi ketika Nabi SAW mengumpulkan ahli keluarga dia dan penduduk Mekah, maka beliau berkata, ni Nabi ni antara kata-kata awal Nabi selepas 3 tahun di Mekah. Ketika Nabi diperintahkan oleh Allah supaya nyatakan secara terbuka tentang agama tauhid ni antara Nabi sebut bila Nabi kumpul keluarga dia di zaman Makkiyah, inni lakum nadhirun, sesungguhnya aku ni adalah pemberi berita yang mengancam. Aku sebut dari pihak Allah, aku ni dari pihak Allah, apa-apa yang aku sebut bagi orang yang engkar, dia diancam dengan neraka, akan diazab. Tu makna nazir, Nabi sebagai nazir. Tapi kalau orang ikut Nabi, tu Nabi sebagai mubashir, Nabi sebagai pemberi berita gembira, siapa ikut dapat surga gini-gini. Nabi sebut gitu, aku ni adalah nazir. Tu. Jadi kesimpulannya, seseorang pendakwah wajib mengingatkan manusia tentang kenyataan itu, iaitu khabar tentang dahsyatnya azab di akhirat dan juga hari penghisaban, hari hisab itulah. Bagi yang menerima dakwah mesti diberitahu tentang ganjaran yang telah disediakan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang saleh. Yang keempat, firman Allah, dan lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Fasda' bima tu'mar, itulah
fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Dan berpalinglah daripada orang musyrik. Jangan peduli dia. Kalau dia tak terima, cari orang lain pula. Sebab itulah ulama kata Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya Nabi hijrah bila habis, dan mana kerja dakwah Nabi menyentuh semua orang di Mekah tu. Nabi pergi jumpa belakang dalam tempoh 13 tahun. Pergi rumah ini, pergi rumah ni, habis dah, tak ada dah orang yang tak sampai. Bahkan setakat anda nak baca, ulama kata bila Allah perintahkan Nabi berhijrah, bila tak ada seorang pun di Mekah tu tak tahu tentang tauhid. Terima ngedak mana tahu semua. Orang panggil kalau bahasa kita, semua orang duduk Mekah, penuh Mekah, siapa seru, siapa dakwah. Baru Nabi dibenarkan oleh Allah berhijrah ke Madinah. Itu maksud dia. Jadi firman Allah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, yang dimaksudkan dengan as-sad'u. As-sad'u ni kalau bahasa ni dia panggil masdar lah kalau ngaji. Fasda' tu fi'il amar. Fasda' tu maknanya fi'il amar, lakukanlah. Jadi kalau kita ambil masdar dia panggil as-sad'u. Jadi yang dimaksudkan dengan fasda', yang mana masdar dia as-sad'u, kata terbitan, adalah ketegaran dalam prinsip yang benar dan jelas. Makna ketegaran maknanya mempunyai semangat yang kuat, yang mana tidak akan terjejah dengan sebab orang tak terima, dengan sebab ditolak. Tu. Kamu boleh berkata begini dari sudut bahasa Arabnya. Insida'ul jabal atau insida'ul jidar. Tu. Maknanya insida' tu makna telah pecah gunung atau telah pecah tembok. Tu. Maknanya kuatnya semangat tu siapa pecah langit, pecah tembok, pecah gunung tu, kuatnya semangat. Sebab apa? Sebab Nabi nak memecahkan syirik. Besar mana syirik Mekah ni? Setahu mana besar? Kalau mengikut ulama kat aku 450 tahun lah hidup dalam keadaan begitu. Maknanya selepas daripada Nabi Isa tu, dia kalau mengikut Dr. Yusuf Qaradawi, dia kata 50 tahun saja boleh bertahan ajaran Nabi Isa. Selepas tu dia tukar jadi Kristian. Tu maknanya dia boleh bertahan. Sebab tu ulama khilaf tu, apakah Nasara tu boleh diterjemah dengan Kristian tu? Tu antara tempat khilaf. Sebabnya kata Nasara, setengah kata Nasara tak boleh terjemah Kristian, tapi setengah kata boleh. Jadi khilaf. Tapi kukuk mana pun, maknanya hak kita panggil Kristian, hak Trinity tu 50 tahun selepas itu. Ini kata Yusuf Qaradawi dalam buku dia Kaifa Nata'amalu Ma'al Quranil Karim, dia sebut gitu. Maknanya sebelum tu guna Nasara, tapi ramai ulama kita dia tak pernah guna Kristian sampai kali ini. Tapi ada juga dia khilaf lah. Khilaf, kita kena terima khilaf lah tu. Maknanya kalau kita nak sebut, misalnya kita sebut kata Ashabul Kahfi sebagai Kristian, dia kena refer selalu pada ayat tu. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda tu. Mana kena sebut, mana Kristian tu Kristian yang tauhid. Sebab tu kalau sebut Nasrani, Nasara, dia lebih cepat difahami lah. Gitu. Tetapi perkara ni khilaf sebab anak duk tengok juga dalam, sebab dia ada beberapa kitab dia bincang tentang agama Nabi Isa. Seperti ni lah, seperti kata Yahudi Bani Israel ni mana dulu? Dia Bani Israel dulu. Setelah dia rosak tu baru disebut sebagai Yahudi. Atau memang disebut gitu. Tu berkhilaf juga. Tapi kalau nak kira asal, khilaf tu makna dari segi. Tapi kalau nak kira asal, lain. Dia Bani Israel dulu. Tu kalau dalam kitab lah. Cuma lah ni tu nak sebut Yahudi ke doa jahat tu, khilaf pula tu. Siapa kata doa tu Zionis pula. Macam-macam. Jadi istilah tu dia boleh berubah. Jadi kena faham molek lah tu. Tapi kalau anda nak sebut, anda tak akan kata Ashabul Kahfi itu Kristian. Walaupun boleh berdasar pada setengah pandangnya, takut orang jadi keliru. Mana kita sebut, kalau nak sebut Kristian pun, mana Kristian yang asal. Tu pun kalau kita mengambil kira Ashabul Kahfi itu selepas Nabi Isa. Tapi kalau kata mana Ashabul Kahfi itu sebelum Nabi Isa, itu lagi parah lah perbincangan dia tu. Tapi kukuk mana pun khilaf, jangan lokoh dia, jangan berat doh lah. Takut dia jadi timbul perkara yang tak molek. Biar pada-pada lah kita nak ulah pun. Bagi anak gitu ya. Tapi kalau kita nak sebut Ashabul Kahfi, mana Kristian kena sebut Kristian yang asal. Sebab kalau sekarang ni kalau sebut Kristian, dia panggil ma khatara fil, apa yang terlintahnya Trinity tu lah.
Jadi kalau nak sebut, kena sebut Ashabul Kahfi itu Kristian yang asal. Sebab dia ada yang tidak asal. Orang kampung keliru tu. Kalau dia dengar gitu sodah, dia kata dia tak ada nak ngaji bab khilah-khilah ni. Gaya-gaya pula kampung. Benda-benda gitu. Cuma kita sebagai ustaz, sebagai orang ngaji ni, mana jangan dok lalu. Sebab anak tak setuju juga kalau mulut dok tu. Tak boleh lagi tu, kena jaga. Kita orang Islam ni, nak gaya-gaya apa hari ni tak usah lagi tu. Tapi kukuk mana pun ada juga kebaikan dia. Pakat rujuk kitab tak gaya-gaya no. Aku sekali tu bilang gini baru tahu. No. Tapi kukuk mana pun dia kena sebut biar terang. Kalau kita nak pakar sebab gini, anak kelih juga. Dia kata boleh. Tetapi Kristian itu kalau kita nak guna Nasrani Kristian, itu adalah Kristian yang asal. Dan hakikat sebenarnya adalah Islam. Sebab apa ni? Inna ad-dina indallah al-Islam. Tu sebut Islam tu dia para nabi ada. Memang gitulah dia tafsir. Cuma sebab tu dia istilah samawi tak samawi semua kena ambil kira belaka. Kena ambil kira belaka lah. Tu. Cuma ana sebut gitu tu supaya kita jadi tidak terlalu orang panggil ganah doh kita ulah tu dak. Ana usin juga. Siapa guna perkataan-perkataan tak nasabah tak silah siapa tahap itu. Tu kan. Tetapi untuk pemahaman kitanya gitulah. Memang dia khilaf semua pun. Kalau kita tengok dalam kitab dengan anak tu ada buku bahasa Arab lah. Dia sebut bincang tentang Nasrani. Patut ada dalam kitab 1000 muka surat tu dia ada bincang khusus. Mana dulu Israel dengan Yahudi. Dia bincang. Hanya begitulah juga. Sebab kita lah. Apa beza Islam dengan Ahli Sunnah ni? Ahli Sunnah tidak berdaftar ni. Dia tak perlu daftar nama ni. Apa beza? Tak ada beza sebenarnya. Ana bimbang kalau kita silap-silap hari bulan kita guna, sebab ana pernah tengok soalan peperiksaan di universiti. Senaraikan 8 ajaran Ahlussunnah yang bercanggah dengan Islam. Tu nyebui. Kepala si duduk di macan. Berni anak murid dia tunjuk kan betul kau ustaz dia ni. Anak kata, inilah sebab tu kita mana soalan dia ni kalau kita nak bawa sebenarnya soalan ni salah. Seolah dia tanya apa beza Islam dengan Islam. Sebab Ahli Sunnah tu Islam. Senarai ke-8 kesalahan Islam dengan Islam. Sebab dia sama. Sebab itulah bila keadaan itu keliru, jangan guna di tempat tertentu Ahli Sunnah saja. Guna Islam lalu. Sebab ni begitu juga. Kadang-kadang orang jadi keliru. Terus kita guna. Sebab tu dalam Quran pun dia kata amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Gitulah. Cuma bagi anaknya anak sebut ni ini perbezaan istilah sahaja. Khilaf lafzi benda sama. Khilaf lafzi, khilaf lafaz. Tu ya sebenarnya. Jangan duk kata bodoh ke waktu berat pelajar tu. Tu tak boleh gitu. Bagi anak kalau kecek lagu tu orang panggil lepas doa tu tak boleh gitu. Biar pada-pada lah. Sebab kita kena faham dia istilah dia gitu sifat dia. Sebab Ahli Sunnah sebab tu anak-anak tak guna kalau nak kecek tekan ajaran salah tak guna mana Ahli Sunnah wal Jamaah. Takut jadi keliru. Islam lalu bercanggah dengan Islam, bercanggah dengan Quran. Kalau Ahli Sunnah kan takut orang setengah orang faham Ahli Sunnah ni mazhab. Tak jaya tu. Takut jadi gitu ya. Baik, cuba kita tengok lagi di sini. Jadi makna pada kalimah fasda' itu, kalimah fasda' ini kita nak bincang tentang lafaz Quran yang digunakan oleh Allah. Jadi fasda' bima tu'mar, kalimah fasda' masdar dia as-sad'u tu dalam bahasa Arab dia ada dengan erti fasda' bima tu'mar, dia ada makna kekuatan. Makna bila kata fasda' bima tu'mar, makna laksanakanlah perintah ini dengan kekuatan. Keuletan tu maknanya dengan apa yang kita kata? Apa dia kita kata tu? Keulitan ni makna tak putus asa, semangat kuat, dia ada makna ulik tu. Sebab tu sini ana ada buat catatan dengan cergas lah maksudnya. Tu. Dan juga jelas wudu.
Sebab dalam kitab asal tu dia sebut tu kekuatan dan lepas tu nasyak ni kita kata cergah lah, buat tu dengan semangat, tidak letih, tidak laih. Tu itu maksud dia. Bahkan dalam setengah-setengah kamus anda tengok makna liat, biar liat ni kan payah, orang kata sama tu, tak berubah, liat supaya nak mati, liat nak mati 4 kali aksiden tak mati-mati. Misalnya kawan tu aksiden sekali mati lalu, dia kata liat molek, dia kata tu. Dan juga biar wudu terang kepada dia matlamat, biar jelas, biar nampak semua kita berdakwah untuk apa. Itu maksud dia wudu itu. Begitulah semestinya seseorang muslim bila mana mengajak pada kebenaran, dia tampil penuh dengan kepercayaan diri, suaranya lantang dan bukan kecil kerana malu-malu, tak boleh. Kena ingat kita dalam berdakwah ni, jangan tengok salah satu sebab kenapa tidak tertegak sunnah dalam kehidupan masyarakat, kerana ada sifat ni, malu nak laksana sunnah, tak kepelik tu. Padahal dia yakin dah ngaji gini Nabi buat. Kita pun pesan acak kali dah, jangan duk sebutlah bidah-bidah, orang marah. Tama-tama orang kapur ni dia bukan ngaji tinggi sangat pun, tak usah sebut tu. Maknanya tak sebut mana, cuma sebut sunnah Nabi. Jangan langgar sunnah Nabi, jangan khilaf sunnah Nabi, tak boleh. Khasani pun gitulah juga. Khasani basalah ni kan sunnah Nabi tu lagu mana. Kita buat tu. Lepas tu dalam fiqh ni pakai mana? Ketika keadaan tu kita boleh pakai fiqh, tidak ada masalah. Anda pun tidak terlalu jumuk sangat bab ni. Cuma Nabi bimbing takut terlupa asal waktu kita bimbing tu ya. Kita bimbing tu kan. Sebab itulah setengah-setengah misalnya guru Nabi Ahlan sebut, sebab isu ni timbul juga masa kita ngaji dulu. Sebab tu guru kita kata bila dia sebut kena rujuk ke Nabi, tak boleh kita pakai pandangan ulang gini-gini, syaratnya gini, boleh salah syarat gini, betul dari segi fiqh, tapi kena pakai. Tapi kalau kita tengok orang buat, yang mana orang buat tu orang yang faham, kita duduk dia sudah. Cuma kalau anak lah, kita cuba sedaya upaya untuk mengekalkan sunnah itu lebih baik kalau boleh, kecuali dalam keadaan tertentu. Sebab boleh jadi dalam tempat-tempat tertentu aurat pun kena buka. Benda-benda tu kena jadi pertimbangan kita. Jangan berdoa pula. Sebagian anak muda kaum muslimin terkadang kurang bangga dengan agamanya. Ini masalah besar ni. Dia tidak bangga dengan agamanya. Malu nak mempertahankan, malu nak tunjuk. Dia malu sebut nama Allah ketika berada dalam majlis. Bahkan malu berselawat kepada Nabi SAW. Dia melakukan bahasa-basi ni, malu halah lah. Orang panggil dia kalau bahasa lain ni gak duk banyak bersilat lah, duk banyak bersilat gini. Orang panggil dia jenis bersilat lidah, jenis pasal banyak dalih gini. Apa tu? Banyak dalih lah kita banyak. Tu tak sih. Kita sebut terang. Misalnya kalau kita tengok contoh dalam negara kita ni, ni kebimbangan kita. Mana orang politik kena fikir benda-benda gini. Kadang-kadang setengah tu nak kecek Islam hak sebenar apa, takut apa nak jaga ini. Ki parti lah. Ki orang panggil ki undi. Tak kena gitu. Tak kira lah. Bagi anak ni, anak bukan sebut ni atas nama merujuk pada satu parti tak. Kadang-kadang kalau hak ni muatah pula tu juga perangai. Itu masalah kita. Bukan kata kita tidak maksud tu. Hak kita sebab kita berbicara tu dah ni. Bila sampai gila dia tak sebut, tapi masa tidak sampai gila dia sebut tu. Gitu namanya duk main cekucak gitu. Cekucak kali agak sesuai no bahasa basi ni. Tak boleh gitu. Dia tegal. Biarlah ni nak sebut ni misalnya kalau kita sebut tentang LGBT dan sebagainya, biar tegal. Kalau jantina tu ayat 2 misalnya biar tegal gitu. Kalau tidak rosak aja tu. Hak ni pun kalau kita nak sebut tentang agama, biar konsisten. Jangan bila kita mengata tak sebut pula. Jadi fitnah pula. Lagu mana nak buat tu? Tu ni kita bercakap bebas ni. Sebab anda tidak melibatkan parti itu. Mana ayatnya orang Islam sepatut kena gitu. Kalau tidak tu tak, jadilah. Jadi orang panggil cikucak lah begitu. Gitu. Yang berlebihan sehingga mengorbankan agama, prinsip agama. Tak sih gitu. Ini untuk semua lah. Dia khawatir mendapat cap sebagai agamawan. So'alin ke apa nama, tak nak tak sepak ni. Kau so'alin.
Tak, syok tak? Syok alim. Duk bahasa orang panggil, syok sendiri dia seorang mana, seorang kita ni. Qalub, fanatik atau bahkan terbelakang kan agama. Setengah tu kata tutup aurat ni qalub. Apa tu? Tak sesuai macam-macam. Apa? Sebab persekitaran dia tu mempengaruhi dia berfikir. Tu. Dia hanya taat apabila bersendirian, tetapi di hadapan orang ramai sangat lemah. Apabila berada di sebuah majlis dan azan telah dikumandangkan, dia malu mengajak untuk salat. Bukan ayat kata nak salat dulu pun malu. Ni anak perhabis sebab ni molek ni cuba kita tengok ni pembahagian Ibnul Qayyim. Kita perhabiskan di sini lah. Kalau nak baca sepanjang tu. Cuba tengok Ibnul Qayyim rahimahullah setelah membahagi manusia ke dalam 4 macam. Dia kata gini. Ibnul Qayyim ni dia ada buat pembahagian dalam kitab dia Al-Fawaid. Cuba tengok, dia kata manusia ni ada 4 jenis. Sangat bagus pembahagian dia. Yang pertama, seseorang yang dekat kepada Allah, sama ada ketika bersendirian ataupun dia berada di khalayak, supaya dia tetap taat kepada Allah. Maka orang itulah yang dikatakan jujur dalam cinta kepada Allah. Bukan ubah dan jujur dalam cintakan Allah. Masa duk sore pun gitulah, duk amal pun gitu juga, tak berubah. Tidak ada sifat nifak itu. Setengah orang depan nampak molek, belakang tak ikut agama. Dia ada pula pembahagian tu. Itu yang pertama. Maknanya keadaan dia tu secara sendirian dan khalayak sama saja dalam bab taat kepada Allah. Inilah orang panggil orang jujur dalam mahabbatullah. Yang kedua, seseorang yang kelihatan soleh bila bersama orang ramai, tapi hilang kesalehan bila bersendirian, maka orang itu disebut sebagai orang yang sakit. Sakit ni mana? Sakit hati. Bukan sakit hati yang sakit. Sakit hati lain. Dia panggil apa ni? Qalbun maridun. Hati yang sakit, ada berpenyakit. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada sesengah orang kehilangan salih dia. Sama ada ketika bersendirian atau ketika berada di hadapan orang ramai. Maka itulah orang yang mati hati dia, qalbun mayyit, dan hati dia sudah tidak berfungsi lagi. Hati mati. Na'udzubillahi min dzalik. Orang Kelantan panggil jenis kerah pedal. Depan orang pun lagu tu. Duk tidak depan orang lagu tu. Ni kerah pedal. Ada jenis orang lagu ni pun. Yang keempat, ada orang yang hilang kesalehan dia ketika bersama orang lain. Tapi kalau dia duduk bersendirian, jaga benar, soleh benar. Ada pada situ. Duduk depan orang nampak lobby. Tapi kalau duduk di rumah nampak alim pelik. Warung nak baca Quran, tapi depan orang dia nampak tak mayan hanya. So nak benda. Ada pada lagu tu. Maka orang ni orang yang jujur tapi lemah. Pokok kita ramai ni. Di rumah kat buat sunnah yang kira nak. Depan orang takut untuk tunjuk sunnah. Ini orang jujur yang lemah. Laih. Jujur yang laih. Bahasa Kelantan. Nak tulis ke mana ikutlah tu ni. Kena sebut juga ni bawah ni sebab dia buat ulasan tu. Ni masih Ibnul Qayyim lagi. Masalah yang kita hadapi bersama orang yang jujur tapi lemah adalah bagaimana nak memahamkan mereka tentang erti dari firman Allah, fasda' bima tu'mar. Mu kena serulah orang ramai apa yang diperintahkan pada kamu. Kita ni disuruh apa? Setiap orang Islam ni ada perintah Allah yang kita kena patuh. Apa dia? Suruh orang buat baik, suruh orang amal sunnah, suruh orang ikut sunnah Nabi. Lepas tu kita nak buat lagu mana? Tu. Apakah makna seru kalah itu? Malu-malu dalam beramal ma'ruf dan nahi mungkar, serta malu dalam berdakwah. Kalau gitu tak akan tercapai maksud. Ketahuilah bahawa Al-Quran telah mendidik umat ini untuk memiliki kemuliaan dengan kebanggaan terhadap Islam. Ini kita bincang minggu depan lah. Ayat ni kita bincang minggu depan. Kita berhenti setakat tu dulu. Jadi minta maaf apa yang anda sebut sana itu sebagai satu pemahaman untuk kita, supaya kita bersederhana, beriktisad, jangan melampau. Sebab macam-macam kita tengok dalam internet ni. Berat-berat tuduh kafir pun ada. Tu melampau. Sangat melampau. Tak kena lagu. Silap-silap kita jadi kafir pula, na'udzubillah. Jangan mudah-mudah, kena berhati-hatilah. Okay, kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.